ambil tali panjangan 7 kapal dagang di tengah laut. Tuanku laksana tali yang teguh, hamba rakyat tumpang berpaut. Raja Pahang, raja berdaulat, mengambil berat hati rakyat. Mendapat sanjungan rakyat jelata. Raja dan rakyat berpisah tiada. Ampun tuanku. Burung merak cantik berkaca, gugur sehelai ke dalam baldi. Jika tak banyak kitab dibaca, tadahlah telinga, bukalah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, pimpinan jawatankuasa masjid, pimpinan khalifah, pimpinan pemimpin, penjaga, pemelihara, penyambung dan penerus legasi dan tanggungjawab kepimpinan mengatur susun tinggalan dan warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, muslimin dan muslimat, para pencinta tajuk Sang Khalifah Dunia. Tanpa mereka siapalah kita? Tanpa orang lama, apalah makna orang baharu? Apalah arti kenyang tanpa lapar? Apalah arti sembuh tanpa sakit? Apalah arti lena tanpa mengantuk? Apalah arti sallallahu alaihi wasallam Muhammad suka tanpa sedih? Apalah arti bahagia tanpa derita? Dan apalah arti bebas tanpa cengkaman penjajah? Apalah arti kebebasan tanpa sebuah penjajahan dan penjajahan dan juga kesiksaan. Maka malam ni tuan-tuan, kita nak membincangkan satu tajuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad, masih lagi di bawah tajuk besar iaitu sejarah khalifah. Dan malam ni saya nak ajak dan nak bawa tuan-tuan, hati, emosi tuan-tuan digabung dan dicantum untuk kita kembalikan nostalgia. Tanah ini tanah yang penuh dengan darah. Tanah ini tanah yang ditabur bukan hanya bunga, tetapi ditabur dengan titisan peluh dan keringat serta air mata orang dahulu. Sehinggalah kita hanya mampu tumpang senang dan lenang serta tenang di atas kesusahan, pengorbanan, perjuangan orang lain. Jangan rasa selesa bangun pagi kalau tanpa sebarang sumbangan pada agama. Kerana bumi dan tanah ini adalah bumi yang diwariskan. Kenapa Allah takdir dan Allah lahirkan kita, tuan-tuan? Secara falsafahnya, kita lahir daripada perut mak, kita bawa darah. Daripada fetus, embrio, zigot. Sehinggalah daripada janin, sehinggalah menjadi zigot. Dan kita keluar daripada air pecah ketuban tu, keluar dengan darah nifas, darah wiladah. Nah, Abang Mai kata, hidup ni memang penuh dengan perjuangan. Perjuangan orang lain untuk kita. Perjuangan mak untuk memastikan nyawa kita selamat. Perjuangan tokoh kemerdekaan untuk memastikan umat bertam ni hidup senang, kenyang, lenang, tenang.
Maka sebab tu Allah lahirkan kita dengan penuh darah. Nak abang mai memang asal kita memang daripada darah. Bumi ni penuh dengan darah. Jadi jangan rasa selesa dengan apa yang kita ada. Tuan-tuan, insya-Allah ayuh kita mulakan siri kemerdekaan negara dunia oleh Sang Khalifah Agung. Tajuk dia panjang sikit. Okey. Kemerdekaan negara dunia oleh Sang Khalifah Agung. Dan kita nak belajar malam ni, kita nak ambil intipati dan intisari. What was happened is about 1000 years ago. Kita mulakan tuan-tuan, sejarah kemerdekaan Madinah. Saya mulakan, sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan, sejarah kemerdekaan Madinah yang dimulakan oleh baginda ataupun khalifah pertama dunia, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Burung merak cantik berkaca, gugur sehelai ke dalam baldi. Jika tak banyak kitab dibaca, tadahlah telinga, bukalah hati. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan, insya-Allah kita akan mulakan bagaimana Nabi mengasaskan kemerdekaan. Ini je tajuk kita malam ni. Ini je, satu muka surat je. Satu slide sahaja. Yang hanya saya sempat siapkan slide ni pukul 7.10 tadi. 5 minit settle. Dia lagi last minute, lagi idea tu mai. Saya tak boleh nak prepare awal. Itulah Ustaz Manis. Dia kena hujung-hujung tu, baru buah tu mahal. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, okey. 622 Masihi telah berlakunya satu peristiwa. Ataupun kita sebut secara detailnya pada tanggal sallallahu alaihi Muhammad sekitar 28 Jun 622 Masihi, tepat 12 Rabiul Awal 1 Hijrah. Maka bermulalah kemerdekaan pertama. Dimulakan dengan kemerdekaan dan kebebasan Madinah daripada tangan Yahudi, tangan Aus dan Khazraj, dan tangan ini antara generasi awal Nasrani, Yahudi dan Arab Yaman. Antaranya Aus dan Khazraj merupakan penduduk yang menduduki dan mendiami Madinah sebelum Nabi mula membina daulah. Tuan-tuan, penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah dengan membawa 2 misi. Misi 2D. Bukan 3D 3D sport toto. Itu 4D kan. 4D itu sport toto Magnum. Ini 2D. D yang pertama adalah misi dakwah. Takwinus syakhsiyah. Nabi nak membina akhlak dan syakhsiah sebab di Mekah tak berjaya. Orang sembah berhala. Orang sembah Taurut. Nabi tak berjaya, belum berjaya, bukan gagal, bukan kalah, tapi belum diizinkan Allah untuk melepas bebaskan penyembahan, keyakinan, kebergantungan orang Quraisy, bangsa yang sedarah sedaging dengan Nabi ini. Tinggalkan apa? Batu yang kamu kutip, kamu pahat, kamu sembah. Tinggalkan Tuhan yang kamu cipta. Banat, Manat, Lata, Uzza, Hubal, 360. Oi, hampa sembah Tok Kong. Tok Kong tu hampa buat. Tok Kong tu hampa pahat. Tinggalkan. Nabi tak berjaya sebab kekuatan belum ada. Jadi bila tak ada kekuatan, we have to move. Kita perlukan keluar daripada satu tempat untuk membina momentum dan cari vibe baru, cari circle baru. Kita pun keluar. Sebab tu lawa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa. Ayat 100 surah An-Nisa. Allah kata bila kita down, kita stress, kita lemah, kita jatuh, kita down dekat satu tempat, pi cari tempat baru untuk cari kawan baru, aljar qabla dar, cari jiran baru, cari bos baru, cari tempat kerja baru. Kamu akan dapat satu new vibe dan satu energy dan strange untuk gunakan satu era baru. Akhirnya 28 Jun 622 Masihi bersamaan dengan 12 penghujung Safar, maka Nabi memulakan penghijrahan dengan 2 misi, dakwah dan daulah. Daripada daulah inilah tuan-tuan Nabi bina dakwah, kenal Allah. Nabi membina frontliners. Nabi mencari persamaan dan kekuatan, bukan perbezaan dan kelemahan. Maka lahirlah sahabat Ubaidah Al-Jarrah, Talha Ubaidillah, Malik bin Sinan, sallallahu alaihi Muhammad,
Saidina Zubair bin Al-Awwam, antara sahabat-sahabat awal frontliners utama Nabi. Sebelum nak membebaskan Madinah, Nabi cari dulu AJK, jawatan kuasa yang power, yang ada kekuatan, yang sejiwa dan satu arah misi dia. Nak memakmurkan masjid, cari orang AJK yang memang muka dia nampak di masjid, baru layak jadi AJK. Nak bina negara, hang tak ada jiwa negara, tak ada jiwa hubul watan, macam mana hang nak bina negara? Sallallahu alaihi wasallam. Maka jiwa tu kena ada dulu. Maka Nabi bina sense of love, sense of nation dalam kalangan sahabat. Di Madinah, Mekah bukan tempat dia. Macam mana nak bina daulah, macam mana nak bina negara penuh dengan berhala? Tak boleh. Sebab kebatilan dan kejernihan dan kekeruhan tak boleh bercampur. Kemanisan dan kemasaman tak boleh bercampur. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Maka kena bebaskan. Akhirnya tuan-tuan, Nabi telah berjaya memasak dan memacak bendera kemerdekaan Madinah pertama ketika hari pertama Nabi sampai 12 Rabiul Awal. Nak masuk dah tak lama ni. Berapa minggu lagi? 2 minggu lagi kita sambut 12 Rabiul Awal. Itulah hari anniversary kemerdekaan orang Islam pertama. Maka 12 Rabiul Awal, orang belarak, orang buat spanduk, orang maulid. Bukan hanya untuk meraihkan kelahiran Nabi, tetapi meraihkan, hari ni hampa tahu tak pasal apa kita kena berjalan tengah panas bawa spanduk? Sebab apa? Dulu Nabi berjalan bawa hati, bawa umat, bawa jiwa, bawa doa, bawa munajat. Sebab apa? Sebab nak membina, nak melepaskan Makkah dan Madinah daripada penyembahan berhala. Seronok aku hari ni, gembira, pakai baju baru, pakai baju Melayu, semangat. 5 lubang, buh 6 butang. Nak abang atas semangat tu. Hari belarak 12 Maulid ni. Maulid 12 Rabiul Awal ni cari walaupun 5 lubang baju Melayu, buh 6 butang. Nak abang atas hari ni aku seronok sangat. Sampai terlebih butang. Walaupun lubang ada 5 saja. Okey, daripada Madinah tuan-tuan, maka terbebaslah Madinah daripada Aus dan Khazraj. Tuan-tuan, cerita hijrah itulah kemerdekaan. Aus dan Khazraj ni antara orang Arab Yaman yang memang bergaduh berzaman-zaman. Tapi bila Nabi sampai tuan-tuan, Nabi berjaya menyatukan kebersamaan. Hak berbeza disamakan, hak lemah dikuatkan, hak keruh dijernihkan. Ini kekuatan baginda Rasul. Nabi kesan, apa yang kamu kuat, bukan apa yang kamu lemah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kekuatan yang Nabi bina di mana tuan-tuan? Di bumi Madinah. Akhirnya di situlah Nabi susun strategi. Apa strategi Nabi? Yang buta menghembus lesung, yang pekak membakar meriam, yang bisu menyimpan rahsia, yang tempang menjaga tongkat, yang kurus menjaga lauk, yang gemuk mengimbang perahu, yang cerdik diajak berunding, yang tinggi menjulang shilling. Apa maksudnya tuan-tuan? Setiap orang ada peranan dan portfolio walaupun berbeza saiz dan pangkat kedudukan. Tapi matlamatnya tetap sama, kita nak bina Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Okey. Daripada 622 tuan-tuan, ringkas kita pergi kepada poin yang kedua, pembebasan dan kemerdekaan Nusantara. Teng teng teng. Tuan-tuan nampak tak? Bila sebut Nusantara ni tuan-tuan kena rasa, ustaz, ni tempat kita Ustaz. Nusantara ni kita duduk sebelah Madinah. Maksudnya kemerdekaan Nusantara dah dibebaskan awal, diislamkan awal sezaman dengan Nabi. Dalam kitab Dr. Haikal Hasan, dalam kitab Sallallahu alaihi wasallam, Syakhsiyah Daulah, dalam kitab Sejarawan Indonesia, Dr. Haikal Hasan, seorang pelopor sejarah juga. Dia sebut apa tuan-tuan? Pernah dicatatkan dalam rekod sejarah 625 Masihi, waktu Nabi masih ada di Madinah ni.
Nabi telah menghantar sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, Sayyidina Sa'ad bin Ibnu Waqqas. Ini antara frontliners Nabi yang berjalan ke Nusantara, mengislamkan Nusantara dan kawasan timur menggunakan dua laluan. Satu kita panggil laluan Silk Road dan yang kedua kita panggil Spice Road. Apakah itu? Dalam buku sejarah kita dah belajar dah. Sejarah terkita 4, sejarah dunia terkita 4 dulu. Tapi mengajak time tu lena. Sebab cikgu sejarah time tu mana ada PowerPoint macam ni, lena. Zaman tu zaman lena, cikgu sejarah mengajak. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang suka sejarah ni siapa tuan-tuan? Orang yang suka baca buku sejarah ni adalah Pak Meon. Tersebutlah kisah bini Mai suruh beli susu. Potong steam betul lah bini Pak Meon ni. Orang baru nak baca buku sejarah. Tu cerita Pramli kan. Komeng. Abang Komeng dengan Nora. Pak Meon nak baca buku sejarah, bini Mai kacau. Okey. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sahabat yang saya sebutkan tadi tuan-tuan dah membuka Islam di wilayah timur. Terutamanya di Jawa Timur, di Aceh, di Nusantara. Termasuklah kawasan laluan timur. Di jajahan wilayah Kedah tua. Sallallahu alaihi Muhammad termasuklah kawasan kita ni. Daripada Pulau Bukit sampai Tanjung Penaga, kawasan wilayah asal jajahan. Antara yang terawal menerima Islam. Sebab tu ada rekod pandangan mengatakan bahawa, walaupun saya tak pasti sah info ni, tapi ada kajian menunjukkan bahawa ada makam sahabat di Aceh dan makam sahabat di wilayah Jawa. Dan saya kata, walaupun saya tak pasti, tapi tidak mustahil berdasarkan catatan rekod, memang dah ada sahabat. Nabi tuan-tuan, ada sahabat berapa orang? 124,000 lebih. Ni sahabat Nabi. Tapi yang wafat di Baqi' is just only 10,000. 10,000 wafat di Madinah. 70 orang wafat di Uhud. 14 orang wafat di Badar. Puluhan orang wafat di Ma'la. Campur-campur, baru 10, tak sampai 20,000. Pi mana habis sahabat Nabi yang 100,000 lebih tu? Kemanakah hilang dan wafatnya? Itulah tandanya sahabat Nabi wafat di luar kota Mekah dan Madinah. Dan saya tidak mengatakan, saya tidak menafikan kemungkinan besar memang ada makam sahabat di sekitar wilayah kita. Nak abang main, dahsyatnya bumi ni. Jangan main-main Jangan main-main dengan wilayah timur ni. Ada makam sahabat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. 625, 626 maka bumi timur diislamkan. Sebab itulah kita tengok Indonesia menjadi negara yang paling ramai umat Islam di dunia. Mungkin dengan keberkahan dan keberkatan laluan. Laluan timur, laluan apa dia kata? Silk Road. Laluan sutra daripada Mekah, Madinah ni, Hijaz, naik ke Hadramaut, naik ke Samarkand, naik ke Xi'an, naik ke Beijing. Itu kita panggil laluan sutra Cina. Sebab tu kita pernah dengar ayat, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kan? Utlubul ilma walau bisinni. Sebab apa? Memang Islam berakhir pernah disampai ke bumi Cina paling hujung pantai timur. Itu antara evidence ataupun dalil bukti dia. Laluan ke bawah kita panggil laluan rempah. Maka sebab itulah Portugis Alfonso de Albuquerque menggunakan laluan rempah, mengkristiankan bumi Melaka yang telah diislamkan oleh sahabat. Menggunakan laluan Hijaz, Haramain, turun ke Hadramaut, naik ke Goa, India, turun ke Malacca, naik ke Guangzhou ataupun Guangzhou. Maka laluan ini kita panggil laluan rempah. Dan semua tempat lokasi kejadian yang saya sebutkan tadi, semua dah menjadi wilayah negeri Islam. Seawal 625 Masihi. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Maka Nusantara dah dibebaskan
dan menjadi wilayah Islam. 2. Yang ketiga, kemerdekaan yang ketiga ni agak lama Nabi tunggu. Nabi hidup di Mekah 53 tahun. Kita dah belajar dalam sejarah. Nabi pindah ke Madinah 8 tahun. 53 plus 8 years is equals to 61 years. Nabi perlukan masa menunggu lama sampai 61 tahun untuk memerdekakan Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, atau lebih tepatnya tuan-tuan secara detailnya pada tanggal Januari 630 Masihi bersamaan dengan 17 Ramadan 8 Hijrah. Nabi membawa segerombolan kekuatan regimen Platun Askar Diraja di bawah pimpinan Jenderal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan anggota 10,000 datang daripada Madinah ke mana? Ke Mekah. Dalam peristiwa Fathu Mekah, orang Mekah Quraisy tak ready dan tak sangka Nabi nak mai setelah 8 tahun meninggalkan Mekah. Tiba-tiba teng teng teng. Pada tanggal 8 Hijrah tadi tuan-tuan, bulan puasa 17 Ramadan, Nabi bawa 10,000. Bukan nak berperang, bukan nak bunuh orang, tetapi nak mengambil balik tanah yang hampa rampas. Bumi Mekah ni bumi kami, bumi Nabi Ibrahim, bumi Nabi Ismail. Nabi Ismail tutuk nenek moyang aku, hampa rampas. Maka Nabi nak main melepas dan membebas apa tanah yang hampa rampas. Akhirnya tuan-tuan, Mekah berjaya dibebaskan. Aslam wa taslam. Nabi letak antara orang yang diislamkan adalah Abu Quhafah, pak ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Sufyan Khalid Al-Walid. Ini antara general-general perang frontliners Nabi berkat kemerdekaan Mekah. Maka Nabi sampai je, apa yang Nabi buat yang pertama? Tak, sebab menunggu 61 tahun ni, Nabi mai saja tuan-tuan, Nabi membebas dan membersihkan Kaabah daripada najis berhala. 360, Nabi ambil kapak. Bahasa zaman tu kita tak panggil lah kapak kan, tapi bahasa mudah nak faham, ambil belati ataupun kapak, hancur 360. Duk tunggu lama ni. Akhirnya Mekah berjaya dibersih, dijernih. Tinggallah Kaabah sebiji di tengah seperti mana yang kita tengok hari ni. Itu kejayaan kemerdekaan Mekah yang disebut sebagai Fathu Mekah. 3. Merdeka. 61 tahun punya tunggu. Tak lama lepas tu berlakulah khutbah wada' ataupun khutbah wida' Nabi di Arafah pada tanggal 9 Hijrah. Nabi pulang ke Madinah. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 12 Rabiul Awal, tarikh sama kemerdekaan Madinah. Maka Allah wafatkan Nabi juga pada hari tarikh kelahiran Nabi. Sebab apa? Sebab misi membebaskan dua wilayah dah tercapai. Mekah bebas, Madinah bebas. Mekah lepas, Madinah lepas. Dua-dua telah berjaya di merdeka. Maka apa lagi? Dah sempurna dah dakwah Nabi. Dakwah pun sampai, daulah pun tercapai. Akhirnya Allah wafatkan. Mission has completed. Past tense. No? Sallallahu alaihi Muhammad. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka selesailah kemerdekaan Mekah 630 Masihi. Daripada Fathu Mekah kita beralih ke kemerdekaan yang pertama. 2 tahun kemudian 632 Masihi. Tuan-tuan, sebelum saya terlupa, pada tanggal 630 Masihi inilah ada catatan rekod mengatakan bahawa seorang Raja Parsi. Raja Parsi ni kira tuan-tuan, dulu dunia ni sebelum Nabi lahir, kekuasaan yang pegang dunia ni siapa? Rom. Rom ni kita faham lah ni Amerika lah. Tapi zaman tu belum ada Amerika lagi, Rom lah. Rom. Orang putih. Parsi, Iran. Sekarang adalah Iran lah. Yang geng-geng Syiah tu, Majusi. Dua ni kerajaan utama dunia. Bani Sasani, kerajaan Assyria. Ini negara-negara utama dunia ni sebelum Islam menjadi satu kuasa yang besar. Sebelum Nabi pindah ke Madinah lagi.
Tapi bila setiap peperangan naik, menang. Muhammad ni lain macam ni. Islam ni bukan kaleng-kaleng ni. Akhirnya bila setiap siri peperangan menang tuan-tuan, harta rampasan semakin banyak, maka dana umat Islam, kekuatan umat Islam makin power, sehingga daripada Rom, Parsi, Bani Assyria, Sassanid, kuasa-kuasa besar dunia semua jatuh ke bawah, maka Islam naik ranking world number 1, the most powerful kingdom in the world. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah meletakkan benchmark yang paling tinggi macam kerajaan Islam dunia, nombor 1 Islam sebelum kewafatan Nabi. 630 yang saya sebutkan tadi, ada satu catatan rekod dalam sejarah. Maharaja Derbaraja datang dari Parsi, akhirnya sampai singgah dalam catatan rekod sejarah. Pakar USM sejarah mengatakan bahawa 630 antara pandangan Maharaja Parsi ini dah sampai di bumi Merbuk, Kedah. Dan dalam catatan rekod Sungai Batu tuan-tuan, sehingga hari ini ada, bila mereka masuk macam alat supersonik untuk mendengar sesuatu yang dalam tanah tu kan. Dikesan ada kapal yang dah hidup beribu tahun yang tak berjaya diangkat dan dibawa naik ke darat sehingga hari ini. Dan itu pakar sejarah mengatakan rekod kapal bahtera yang diguna pakai oleh Maharaja Parsi sampai ke Kedah 630. Dan catatan rekod Islam di bumi Nusantara ni antara yang paling awal adalah kerajaan Kedah Tua. Kita lah termasuk. SPU ni adalah Kedah. Sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu secara fakta akademik. Okey. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dahsyat tak dahsyat? Dah Islam kawasan kita ni pada zaman Nabi masih ada, cuma Nabi tak sempat sampai. Okey. Wilayah Rom dan Maharaja Derbaraja inilah tuan-tuan yang mengislamkan Sultan Kedah dan Raja Kedah sampailah Sultan Tunku Salahuddin yang ada hari ini. Itulah keturunan dia. Dahsyat. Sultan Kedah ni dahsyat, keturunan dia yang main-main. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebut tentang sultan ni tuan-tuan, maka antara tujuan penjajah, misi penjajah, perangai penjajah, tujuan mereka nak main jajah negara timur ni tuan-tuan, antaranya apa? Tujuan lain. Kita dah belajar sejarah dah kan, misi 3G. Gold, Gospel, Golden. Selain daripada nak merampas hasil bumi, dia juga nak menambah empayar kuasa wilayah, dan yang paling utama mengkristian, membawa, kita kata apa? Motif agama, menghilangkan Islam daripada bumi timur. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita berhenti berikan laluan kepada azan. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله سيدنا محمد شرف رجل إنك لا تخلف الميعاد. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memungkiri janjinya memerdekakan setiap tanah dan negara yang diangkat dan dijulang syiar agamanya. Surahul Azim. Okay, InsyaAllah tuan-tuan, sambung kat mana tadi? Raja. Antara misi penjajahan dan pengembaraan semua penjajah. 1511 1641 Portugis. 1641 1786 Belanda. 1786 Inggeris Sir Francis Light. 1786 1824 masih lagi Belanda. 1824 Inggeris ambil alih sampai 1942. Apa dia? Jepun. 1824 sampai 1942 masih Inggeris. 1942 sampai 1945 Japan attack Malaya, komunis. 3 tahun. Saudara Muhammad, Perang Dunia Kedua. 1945 sampai 1957. Siapa? Inggeris lah. British. Okey. Tuan-tuan, total up semua daripada 24 Ogos 1511 sampailah 31 Ogos 1957. Berapa tahun kita duduk dalam cengkaman penjajah? Tak pernah kira dan tak pernah ambil tahu pun. Sebab kita tak rasa bersalah. Sebab bangkit-bangkit senang, bangkit-bangkit kenyang, bangkit-bangkit aman. Sebab kita bukan susah payah. So kita tak ambil tahu pun. Pada ini yang sepatutnya kita ambil sebagai menghargai dan meraih susah payah darah orang lain. Semata-mata untuk senang lenangnya kita. Dalam ayat kasar, betapa tak malunya kita makan kenyang atas kelaparan orang lain. Orang lain bersusah payah lapar, kita kenyang tak fikir orang dulu. Umpama macam itulah ayat dia, ayat kasar dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka datangnya penjajah antara lain untuk menghapuskan sistem institusi diraja. Sebab dalam raja ada daulat, dalam raja ada agama, dalam raja ada syiar. Selagi mana ada negara yang ada raja, sebab dia pernah belajar lah, Islam pimpin dunia sebab ada sistem khalifah. Dan khalifah memayungi dan menaungi kebersamaan dan kesatuan keberkatan umat. Maka Islam takkan berjaya digoyah. Islam takkan berjaya diruntuh luluh. Dan Islam takkan berjaya digoyang goncang selagi mana ada tunjang kekuatan daulat tuanku dirgahayu. Maka benda ni yang perlu dipecah perintah. Akhirnya Penang, Melaka, ranap sistem diraja. Kita ambil Melaka lah sebab Penang wilayah Kedah kan. Kita ambil Melaka je. Maka Melaka berakhir pada zaman Sultan Mahmud. Kita belajar Sultan Mahmud bawa diri ke Kampar, ke Bintan. Akhirnya wafat Laksamana Bintan, keris Laksamana Bintan. Sultan Mahmud mangkat dijulang Perdana Menteri buat Perdana Menteri pula. Waktu dia masuk Perdana Menteri ni. P. Ramlee. Sorry ya, tersesut. P. Ramlee buat filem. Sultan Mahmud mangkat dijulang.
Ketika Portugis mai tuan-tuan, dua anak Sultan Ahmad dengan Sultan Muzaffar lari, seorang ke Perak, seorang ke Johor. Ini sejarah ni, fakta akademik ni. Ini bukan cerita politik, sejarah, fakta. Dua orang bawa, seorang bina kerajaan Perak dan seorang bina kerajaan Johor. Dua-dua kerajaan itu adalah serpihan daripada kerajaan Sultan Melaka, jatuh sampailah tak ada sultan. Maka British angkat tangan, kita berjaya meruntuhkan sistem diraja. Sebab tu tuan-tuan, selagi mana ada raja, ada yang di Pertuan Agong, jaga, peluk, dakap, julang, jangan jatuh. Ambil tali panjangan 7, kapal dagang di tengah laut. Tuanku laksana tali yang teguh, hamba rakyat tumpang berpaut. Raja Pahang, raja berdaulat, mengambil berat hati rakyat. Mendapat sanjungan rakyat jelata. Raja dan rakyat berpisah tiada. Ampun tuanku. Weh tuanku dengar ayat ni, teriak tu weh. Bagi datuk tu weh kat Ustaz Maneh. Baru boleh duduk sebelah datuk. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekejap tolong tag tuanku. Bagi tuanku telefon, Ustaz Maneh ada mana? Mana ni minum? Tuanku ajak minum tu weh. Pantutnya besar. Tuan-tuan muslimin yang besar, nak bagi tahu bahawa raja dan sultan itulah syiar kita, maruah, identiti, jati diri Melayu. So jaga elok. Kenapa sultan-sultan dinamakan tuanku? Apa maksud tuanku tuan-tuan? Tuanku dalam bahasa sejarah lama bermaksud tuan kepada tanah, sebab tu digunakan tuanku. Sebab tanah ni memang tanah kita. Siapa yang bawa migrate? Ini bukan cerita sentimen perkauman. Ni kita kata fakta asal tanah Melayu. Sebab tu nama tanah Melayu. Yang bawa adalah penjajah. Penjajah yang bawa masuk pedagang-pedagang. Jadi buruh kasar. Lah jadi tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku pada kerajaan Arab Saudi. Tuan-tuan tahu macam mana kerajaan Saudi boleh terbina dan tercipta? Dulu kan negara tu negara pimpinan Rasulullah, negara Nabi, wilayah Hijaz. Macam mana Saudi boleh terbina? Antara catatan sejarah namanya Mordekhai. Mordekhai bin Ibrahim bin Moses, dia adalah Yahudi, kacukan Yahudi, berdarah Yahudi daripada Iraq. Dialah yang memulakan kacang-kacang. Yang kita duk beli kacang cerdik, kacang tak apa nak cerdik. Kacang-kacang lah di Mekah tu, bukan asal Mekah, Madinah. Mekah, Madinah, bumi kurma, bukan bumi kacang. So siapa yang bawa masuk sejarah kacang, yang bawa masuk adalah Mordekhai ni. Dengan misi tujuan dia untuk apa? Merampas dengan menawarkan ke kacang. Ni cerita dia panjang tuan-tuan dalam sejarah pembinaan Arab Saudi. Akhirnya hang mai tumpang je dulu Mordekhai ni. Lah jadi tuan tanah. Sebab dia bunuh semua pemilik tanah. Ladang kurma aset ni cerita lama lah. Dalam sejarah 1770 pembinaan Bani Sa'ud. Akhirnya dia berkahwin dengan orang Arab, Yahudi plus Rabi'ah daripada keturunan Mudar. Mudar ni melahirkan keturunan Nabi Muhammad. Rabi'ah ni cucu cicit yang melahirkan Bani Sa'ud. Yahudi kahwin dengan Arab ni, lahirlah Bani Sa'ud. Jadi sebab tu hadis akhir zaman mengatakan Imam Mahdi bila muncul, dia akan settle down bangsa Arab. Ada something wrong pada bangsa Arab akhir zaman hari ini. Sebab tu bila kita tengok di Mekah, Madinah, semakin banyak, semakin hari, semakin pelik benda berlaku. Something wrong somewhere. Ini hadis Nabi akhir zaman. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, kembali. Kat mana dah? Ada 9, baru 4. Wilayah Rom, 632 Masihi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, kat mana tadi? Ketika berlakunya Rom ni kan kita sebut kuasai dunia, pada tanggal 632 Masihi maka berlakulah kita kata perang salib. Perang salib ni panjang cerita, wilayah Syam, wilayah Rom, saya satukan tuan-tuan. Ketika mana Rom menguasai Al-Aqsa. Rom dan Yahudi menguasai Aqsa, Rom pada ketika itu 632 Masihi tuan-tuan. Dalam perang salib, dalam perang Yarmuk, datanglah Sayyidina Sayyidina Umar Al-Khattab selaku pimpinan general khalifah ketika itu, membawa masuk kekuatan-kekuatan anggota, jentera-jentera
frontliners utama. Akhirnya tuan-tuan, wilayah Rom berjaya dimerdekakan. Islam menang. Dan wilayah Syam di Masjid Al-Aqsa 636 tuan-tuan. Wilayah Rom dibebaskan, merdeka, Islam power kuasai. Wilayah Syam, Syria, wilayah Palestin, wilayah Al-Aqsa, Rom takluk punya ramai, punya lama sehingga membunuh. Tuan-tuan ingat peristiwa Holocaust? Yang ni kena cerita lain, dia panjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Yahudi Islam diusir bila Rom kuasai Al-Aqsa. Beribu tahun tuan-tuan tak pernah menang. Bendera tak pernah berkibar di angkasa. Tiba-tiba pada tanggal 636 atau sekitar 637 masih Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab berjaya mengibarkan panji-panji Islam. Pada akhirnya tuan-tuan, kalimah azan bergema di bumi Al-Aqsa pada tanggal 637 masih setelah lama azan tak berkumandang. Maka selagi mana azan berkumandang di bumi Pulau Pinang, sila ra'i, hargai, jaga elok. Azan itu adalah syiar. 637 masih tuan-tuan, beralih daripada bila Al-Aqsa menang perang salib yang pertama 1.0, kita menang, maka Aqsa menjadi milik kita. Tuan-tuan, dalam sejarah dunia ada beberapa tanah merupakan wakaf umat Islam. Maksudnya semua umat Islam dunia memiliki tanah itu. Yang pertama Masjid Al-Aqsa, yang kedua Masjid Hagia Sophia. Dan yang ketiga, yang ni yang ramai tak tahu. Dekat mana tuan-tuan? Saya baru balik bawa jemaah umrah. Minggu lepas saya singgah. Tak ramai saya pi, tak ada satu pun travel Malaysia pi. Saya tak tahu siapa. Mungkin orang tak tahu. Orang tak minat dan tak ambil tahu. Muntawih pun tak apa. Tak tahu. Travel agency pun tak tahu. Salah satu tanah wakaf umat Islam. Kita punya ni. Kita boleh mengaku. Kita punya memang telah diisytiharkan tanah ini milik wakaf umat Islam. Selagi Islam mengalir, Islam hidup, maka kalian bertanggungjawab. Kita semua, termasuk orang Bertam. Di mana tanah tersebut? Tanah itu adalah stesen jalur Hijaz. Di muzium dan masjid Ambariah di bumi Madinah. Ketika Bani Saud, Arab Saudi ambil alih, stesen tu telah dilupus kira. Tapi tak boleh nak bom, tak boleh nak musnah sebab dia tanah wakaf. Saudi tak berani. Takut umat Islam yang sedap, dia bangkit juang. Berlaku perang dunia. Dan sampai sekarang, stesen kereta api yang telah diguna pakai pada zaman Khalifah Utsmaniyah berbakti pada Nabi tuan-tuan. Waktu pada zaman tu sampai hari ini hanya dimuziumkan. Jadi muzium. Siapa yang tahu sejarah, dia tengok ayat mata menitik. Hak tak tahu, pergi tengok tak ada apa lah. Hak lagi tak tahu, terus tak pergi. Sebab memang tak ada orang nak beritahu. Bila tuan-tuan pergi umrah, tolong, saya pesan, tolong singgah. 10 rial je daripada Masjid Nabawi. Jalan kaki pun boleh. Jalan kaki mungkin dalam 15 minit, 20 minit, jogging. Sampai di Muzium Ambariah. Dekat, tuan-tuan duduk kat Ambariah tu, nampak dah dalam Masjid Nabawi. Dekat je. Siapa tak pergi bagi saya, malu lah nak mengaku pejuang sejarah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, kat mana tadi? Nak tutup ni. Rom, Syam 632, maka diislamkan, dibebaskan 637 Masihi. Sampailah tuan-tuan, saya nak tutup sampai sini sahaja kot. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, pada tanggal 1136, tadi saya kata apa tadi? Sorry, ada 3 masjid. Masjid Al-Aqsa, yang kedua, Hagia Sophia dan Konstantinopel. Ini semua adalah tanah wakaf umat Islam. Jadi kalaulah bangsa Arab tak jaga, bangsa Turki dah jatuh, tak ada siapa jaga, siapa pun tak bangkit, termasuk bangsa Melayu, kita tanggung dosa fardu kifayah. Sebab itu hak milik kita. Tuan-tuan boleh rujuk fakta ni. Memang dah termaktub, diwakafkan seluruh umat Islam memiliki dan mempunyai, ada hak ke atas tanah ni, masjid tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu bila Israel, Zionis serang Palestin, dia merupakan sentimen dunia, sentimen agama. Tu kat tanah kami tu, tanah umat Islam. So tuan-tuan, kita kena rasa kepunyaan, hak aku. Setiap orang boleh rasa, Palestin tu hak aku. Tuan-tuan boleh sebut macam tu. Memang kita punya. Tapi jangan mengaku saja. Kena ada tindakan mempertahankan.
Muslimin, sebagai penutup dia tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, saya kira cukuplah sekadar ini. Untuk sekadar rekod sejarah, kita ulang kaji balik. Sejarah penjajahan negara Portugis. Inilah lebih kuranglah plus masuk, plus minus tuan-tuan. Hanya kita telah episod duka yang berlaku. Sejarah penjajahan negara ni plus minus. Lebih kuranglah kita ada 500 tahun. Jadi nikmat kemerdekaan ini sila raih dan hargai. Kerana semua yang kita miliki hari ini, maharnya adalah air mata pejuang-pejuang tokoh dahulu. Yang sedihnya, ketika British ambil alih daripada Jepun 1945, Jepun serah kepada tanah Melayu 1945 tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jepun serah kepada tanah Melayu. Ketika itu British telah memaksa seluruh sultan tanah Melayu. Negeri-negeri Melayu bersekutu, tak bersekutu kecuali negeri Selat yang tak ada sultan telah berjaya dilengserkan. Dua negara ni bersekutu dengan tidak bersekutu. Sultan-sultan, negeri-negeri yang masih ada sultan dipaksa untuk menyerahkan seluruh tanah ini kepada British. Malayan Union 1946, maka bangkitlah pejuang-pejuang. Tok Kilau, Mbak Kilau, Tok Janggut, Datuk Bahman yang jarang didendangkan, unsung hero. Mereka ni dah yang memperjuang sehinggalah jumpa Tok Guru kita Syekh Abdullah Fahim, jumpa Syekh Haji Ahmad ataupun Haji Said bin Linggi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ulama-ulama ni support, sokong, dokong Tunku Abdul Rahman. Sebab apa? Sebab dipaksa. Tunku Abdul Rahman adalah darah diraja, dua beradik dengan Sultan Badlis Shah, Sultan Ibnu Sultan Abdul Hamid Shah. Tunku Abdul Rahman tu adik-beradik pupu papat menakan dengan Sultan Kedah. Sebab dia tanah ada darah diraja, maka dia juga menjadi targeted person sebab dia ada darah diraja. Muslimin dan muslimat, akhirnya Tunku tak rasa nak dapat kekuatan, jumpa ulama Syekh Abdullah Fahim, orang Bertam, kena bangga. Maka sentuhan orang Bertam, Tok Guru kita kata wilayah SPU ni telah menjadi tanah Melayu diisytiharkan merdeka dengan asbab orang SPU Malaysia merdeka. Tu dia ayat tu. Boleh? Maksudnya, tuan-tuan yang menyebabkan Malaysia ni merdeka. Balik sekali lagi, keluar masjid, jalan macam ni. Siapa jalan macam ni? Apa tahu tak Malaysia merdeka sebab apa? Sebab kami. Dia, jalan buat kemas. Dandam mengaku tu, buat disclaimer. Kalau tidak kena Syekh Abdullah Fahim, kalau tidak kena Syekh Haji Said bin Linggi, mufti pertama Tanah Melayu di Negeri Sembilan, maka Tunku tak kasa kuat, maka kemerdekaan tak berjaya diisytiharkan sebab ada sentuhan ulama. Ramai lagi tuan-tuan, tapi inilah antara figura-figura yang kita boleh sebut. Jadi sekadar itu insya-Allah, jadi kesimpulan dia, siapa ada tanah jangan jual tanah. Siapa yang ada raja sila julang jaga raja elok-elok. Itu syiar kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi sejarah bukan hanya untuk diperdengar tapi untuk dilakar. Bukan jangan jadi bangsa yang bercakar, tapi jadilah bangsa yang melakar sejarah. Mohon maaf, andainya ada kekurangan dan kecacatan di mana-mana. Mudah-mudahan kita menginsafi tajuk ini untuk mencari kekuatan di celah kelemahan, persamaan di celah perbezaan. Sallallahu alaihi Muhammad, kasih sayang di celah kebencian. Aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allah rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.